Untuk kelas sebelum ini, kita telah belajar bagaimana untuk membuat program ISO program ataupun NC program bagi mesin wirecut untuk pemotongan taper, okay? Ataupun kita memotong secara angle. Okay. Ada dua jenis pemotongan angle yang biasa kita buat. Kita menggunakan mesin wirecut, iaitu yang seperti gambar di tera-tera di skrin ini. Okay, kita tengok yang bawah dulu. Yang mana pemotongan angle ini adalah straight angle. Okay, pada kedudukan asal wire itu adalah tegak. Okay, so untuk memotong angle, wire itu dia akan tip ataupun condong, okay, seperti line warna hijau ini. Yang ini adalah straight angle, dia tak ada dial. Okay, kalau yang atas ni, okay, dia ada dial. Pada kedudukan asal ya, wire adalah tegak, okay, lurus, okay, secara vertikal, okay. And then wire akan condong untuk memotong angle. Yang ini dia ada dial. Okay, yang lurus ni, okay, kita panggil dia sebagai dial. So untuk pemotongan yang taper yang ada dial, dia akan memotong dua kali. First dia akan potong yang hijau tu dahulu, okay, and then bila dah siap dia akan membuat pemotongan yang kedua untuk area yang orange ni. Okay. Untuk case seperti di bawah, pemotongan hanya sekali saja, okay, yang warna hijau ni saja. Okay, so saya ulang balik semula. Ada dua jenis pemotongan bagi program taper. Satu yang tak ada dial, seperti gambar di bawah ni, okay, yang tak ada dial. Nombor dua yang ada dial, seperti gambar di atas ni. Okay, dial dia boleh jadi pada dua, iaitu yang nombor satu ni, okay, ni, yang ni. Ini adalah dial from bottom. Okay, dial from bottom. Yang ini, yang saya tunjukkan, ini adalah dial from top. Okay. Kalau yang ini, yang bawah ni, nombor 3 ni, ini adalah, kita panggil dia sebagai wide at top. Okay, maksud wide at top, maksud dia yang atas tu yang luas. Okay, yang atas tu yang luas, ataupun yang atas tu yang lebar, sorry. Okay, kalau yang ini kita panggil dia sebagai wide at bottom, yang bawah dia yang lebar. Okay, boleh refer kepada nota yang saya beri pada kelas yang pertama tempoh hari. Okay, nota untuk pemotongan angle ni, atau taper angle, bermula daripada muka surat 32. Okay, saya turun ke bawah. Okay, kesimpulan dia pada muka surat 42. Okay, so kita akan terangkan satu persatu. Yang mana untuk pemotongan angle, kita akan buat program kita macam biasa. Okay, kita akan buat program potong straight, okay, yang macam kita buat sebelum ini. Okay, tapi untuk kita mengubahkan dia kepada angle, ada 4 perkara yang kita kena tambah. Okay, iaitu code, angle strategy, direction dan cancel angle. Okay, so kita tengok kepada mesin 240. Jangan tengok mesin yang 290, kita tengok yang 240 sahaja. Okay, kita akan go through satu persatu. Nombor satu adalah kod. Kita kena tambah kod. Apa itu kod? Kod dia adalah IJ. Kita kena tambah IJ pada program kita. Okay, so apa itu IJ? IJ dia ada dia punya formula. So untuk mengetahui dia punya formula, kita pergi ke page IJ. Okay, ini adalah formula untuk IJ. Okay, ada 8 jenis pemotongan
Okay, ada 8 jenis formula. Formula ni kita tak perlu hafal satu-satu lah, sebab akan lebih menjadikan keliru. So bila nak buat program, kita boleh tengok pada formula ni, yang mana I is refer to always positive, refer from point of angle to top of workpiece. Okay, I refer from point of angle. Apa itu point of angle? Okay, point of angle adalah tempat di mana wire tu start condong. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi. Point of angle adalah tempat di mana wire start condong. Okay, kalau tengok dekat sini, case yang pertama, wire start condong adalah di sini. So ini adalah kita punya point of angle. Okay. Case yang kedua, mana? Ini adalah kita punya point of angle. Yang ketiga, ini kita punya point of angle. Okay, yang keempat, ini point of angle. Okay, so secara senangnya kita cakap point of angle ni adalah tempat yang kecil. Tempat yang kecil, bukan tempat yang lebar. Okay, so bukan di sini. Ini yang lebar, bukan di sini. Bukan di sini, bukan tempat yang lebar, tetapi tempat yang kecil ni. Yang kecil ini adalah point of angle. Kita teruskan kepada formula yang seterusnya, di mana J is always 0, refer from machine table to point of angle. Okay, machine table adalah bahagian sini ya, yang dekat atas kita punya machine table. Okay, ini point of angle. Okay, ini I dan J ni adalah untuk keadaan di mana kita punya kecondongan adalah Y at top. Okay, kita tengok sini, yang mana yang atas dia besar, bawah dia kecil. Okay, dia tak sama dengan sebelah kanan ni, yang mana sebelah kanan ni I is always negative, refer from point of angle to bottom of workpiece, and J is always positive, refer from machine table to point of angle. Ini keadaan di mana kita punya pemotongan adalah wide at bottom, yang bawah dia yang besar. Okay, so untuk tidak mengelirukan, okay, kita bila kita nak gunakan IJ ni, just terus ambil formula ni. Okay, ambil formula ni dan kita tengok kita punya case, dia nak potong macam mana, sama ada dia ada die-land ataupun tak ada die-land. Okay, and then sama ada wide at top ataupun wide at bottom. Yang ini wide at top, ini wide at at top, ini wide at bottom. Okay, yang mana setiap satu ni ada formula dia masing-masing ya. Okay, kalau kita perasan dekat sini ada P. P ni apa? P ni kalau kita ada letak pelapik dekat bawah kita punya workpiece, contohnya kita letak parallel bar, kita kena ambil kira nilai P ni. Okay, itu adalah kita punya IJ nombor 1. Okay, nombor 2 adalah kita kena tambah angle strategy. Okay, angle strategy. Apa itu angle strategy? Ini adalah kod-kod untuk angle strategy, G60, G61 and G62. Okay, so apa itu G60, 61 and 62? Kita refer kepada kita punya note. Okay, okay, ini adalah constant angle. Constant angle maksud dia angle dia constant, tapi radius dia mungkin berbeza-beza. Yang atas besar, bawah kecil. Ini kita akan gunakan G62. Okay, jangan tengok sebelah kiri ni, kita tengok sebelah kanan. Mesin 240. Kita akan gunakan G62 untuk constant angle. Okay, constant angle sama tapi radius mungkin berbeza. G62. Ini pandangan kalau kita tengok daripada atas. Okay, strategi yang kedua adalah G60. Okay, G60 yang mana constant angle juga, tetapi atas dia ada radius, bawah dia
tajam. Okey, atas radius, bawah tajam, kita akan gunakan G60. Okey, strategi yang ketiga, sharp corner. Okey, sharp corner. Itu sharp corner, itu sudut tajam, G61. Atas tajam, bawah tajam. Okay. Strategi yang seterusnya adalah constant radius. Yang ini yang biasa kita guna. Yang mana radius dia sama. Atas sama, bawah pun sama. Okay. Constant radius ataupun cylindrical, kita pakai dia G60. Okay. So kalau ragu-ragu untuk gunakan strategi yang mana, just letak dulu je G60 sebagai kita punya strategi. Perkara ketiga yang perlu kita tambah untuk mengubah program kita daripada keadaan asal vertikal kepada program angle adalah kita kena letakkan direction. Okay? Direction of taper, yang mana kita akan gunakan G51 and G52. So apa itu G51 and G52 is, okay, dalam keadaan asal wire adalah keadaan vertikal, tegak macam ni, tengah. Okay. Kalau kita menggunakan kod G51, wire akan condong ke arah kiri. Okay. Inclination to the left. Okay. Wire akan condong ke arah kiri menggunakan kod G51. Okay. Kalau kita menggunakan kod G52, okay, wire akan incline to the right. Wire akan condong ke arah kanan. Daripada keadaan vertikal tegak sini, dia akan condong ke arah kanan. Okay, kalau kita menggunakan G52. Okay. Saya ulang balik semula. G51 is inclination to the left, condong ke kiri. G52 is inclination to the right, condong ke kanan. Okay. So, perkara keempat yang perlu kita tambah adalah cancel angle. Yang mana kalau tadi kita dah inclinekan wire kita dah wire itu condong ke kiri ataupun condongkan ke kanan. Sebelum kita tutup program, kita kena tegakkan semula wire kita menggunakan command cancel angle, iaitu G50. Okay, so kita tak boleh, kalau kita tak letak G50 ni, wire akan kekal condong. Okay, so akan menyusahkan untuk program seterusnya. So sebelum kita tutup, kita kena tegakkan semula menggunakan cancel G50. Okay, so saya ulang balik semula. Ada 4 perkara yang perlu kita tambah untuk menukar program kita daripada keadaan vertikal, tegak asal, kepada pemotongan taper angle, iaitu nombor 1 adalah kod IJ. Okay, IJ ni kita akan refer kepada kita punya formula. Ada 8 case yang mungkin terjadi. Okay, 8 case yang kita rujuk kepada cara kita nak potong. Okay, dan kita akan gunakan formula IJ. Okay, ke-8-8 nya adalah berbeza. Okay, tak perlu hafal, just refer kepada nota. Okay, nota untuk formula IJ. Nombor 2, kita kena letak angle strategi. Okay, kalau kita tengok sini, G60 untuk constant angle dan constant radius, G61 untuk sharp angle, sharp edges, and then G62 untuk kita constant angle. Okay, and then kita kena letak direction. Okay, G51 untuk incline to the left, okay, condong kiri, ataupun G52 untuk incline to the right, condong ke kanan. Dan last sekali, sebelum kita tutup program, kita kena cancelkan kita punya angle menggunakan command G50.